Saya dulu pernah kena boykot sekali di ceramah di sebuah masjid di Kuantan. Time datang ni semayang 5 soh lah penuh. Lepas tu bila pengurusi bangun buka majlis, baru keluar tinggal 5 orang. Bayanglah. Padahal pakai gini je ceramah, tak ada. Kita bukannya orang parti, non partisan kan. Tak ada benda pun, tapi persepsi. Seminggu lepas tu ceramah kat surau dekat dengan masjid tu. Perumahan lah. Masjid tu satu perumahan tu depan. Ceramah surau, okey lah surau ada orang. Orang yang tak datang minggu lepas tu datang ke surau. Dia datang untuk nak beri penjelasan. Dia kata, minta maaf ustaz, ada 2 sebab kami tak dengar ceramah ustaz. Apa hal? Tamu ustaz ni ada ilmu tapi tak ada fikrah. Saya first time dengar. Oh, ceramah kena ada fikrah. Oh, ilmu tak mustahak sangat, fikrah tu yang penting. Okey lagi. Yang kedua, kami menyampaikan pengurusi masjid. Jadi tu cara nak tunjuk, awak nak kelahi dengan pengurusi, jangan melibatkan koma hak tak salah ni. Apa salah kita orang? Yurajibu artinya mengagungkan. Dan baginda Nabi kita juga pernah menyebut as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Sahabat tanya, bulan apa? Salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan tu diduduk rapat-rapat, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. 3 tu rapat. Kemudian kata Nabi, ada yang satu lagi, Rajab Mudhar, allazi baina Jumadi wa Sya'ban. Lepas yang 3 tu ada satu yang agak jauh daripada yang lain, yang tersepit dia itu di antara bulan Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Itulah dinamakan bulan Rajab. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bulan Rajab ini salah satu bulan yang Allah muliakan. Dan ini ada disebutkan dalam ayat Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Itu sejak penciptaan langit dan bumi lagi. Minha arba'atun hurum, dan ada daripada 12 itu 4 yang paling dimuliakan. Ini surah At-Taubah ayat 36. Cuma kata ulama, ayat ini Allah ikat atau tutup dengan suatu warning kepada kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Pada bulan yang 4 ini, jangan engkau menzalimi diri kamu pada bulan-bulan yang mulia ini. Ulama tafsir membahaskan apa makna jangan zalimkan diri pada bulan Rejab dan bulan-bulan yang mulia yang 4 ini. Kata Imam Al-Baihaqi, Allah menjadikan dosa yang kita buat pada bulan-bulan haram, markah dosanya lebih besar daripada bulan lain. Bulan lain kalau kita buat satu kesalahan, berdosa, dosalah, ada markahnya. Tapi untuk bulan Rejab misalnya, dia punya markah lebih besar. Apa sebab? Kerana amal soleh pun yang dilakukan pada bulan ini dilipat gandakan juga. Dia sama macam kita pergi ke Mekah lah. Mekah memang mutawif akan sebut fadilat semayang ini, buat ini, berapa markah, 500,000 dan sebagainya. Kita pun suka. Tapi jangan lupa, kalau Allah beri sebuah tempat itu pahalanya besar nilainya, ini bermakna kalau buat dosa, dosa pun tinggi nilainya. Dia mesti seimbang. Kata sebahagian ulama bahawa amalan pada bulan Rejab ini markahnya dilipat gandakan 70 kali ganda. Bulan lain, markah kita buat amal ibadat ni, satu amalan dibayar 10. Itu matematik cara Allah. Allah dia tak sama makhluk. Allah dia balasan dia tak sama. Kita buat satu amalan, pahalanya 10. Apa juga amalan? Contoh, tuan-tuan sedekah RM1, yang ditulis dalam kitab amalan kita bukan RM1, RM10. Itu cara Tuhan. Tapi untuk bulan Rejab, dia naik jadi RM70. Mana tuan-tuan sedekah RM1, tulis dek malaikat belah kanan, RM70.
Nanti bulan Sya'ban, bulan depan, dia naik pula RM700. Setiap RM1 yang kita sedekah. Bulan Ramadan naik RM1,000 lagi. Nanti Syawal turun balik asas RM10. Ini contoh saya bagi duit lah, bukan pahala tu macam duit. Jadi kalau tuan-tuan nak bersedekah, sangat bagus. Mungkin ada yang pula kata, rugi Ustaz, Rejab 70, Sya'ban 700, Ramadan 1000, baik tunggu Ramadan. Kalau panjang umur, buat meninggal esok, menyesal tak sedekah. Sedekah lah kalau dah niat. Jadi Allah pesan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kau zalim diri kau pada bulan ini. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia letakkan hukum dilipat gandakan diat, denda, wang tebusan atas kesalahan al-qatlul khata', kesalahan pembunuhan keliru. Yang kalau dilakukan kesalahan itu pada bulan haram, dendanya bertambah. Dan dia pegang berdasarkan riwayat daripada Ibnu Umar dan juga daripada Ibnu Abbas. Dan bulan ni memang bulan yang sangat bagus kalau kita banyakkan amal ibadah. Ada satu kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqal. Aku dah banyak kaji hadis dan aku dapati bahawa inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Doa ni sangat mustajab pada 5 malam. Fi lailatul Jumaah, pertama malam Jumaat, banyakkanlah berdoa. Yang kedua Lailatul Adha, pada malam raya haji, banyakkan berdoa. Yang ketiga Lailatul Fitri, malam raya puasa. Yang keempat wa awwal lailah min Rajab, malam pertama pada bulan Rajab. Ni kita tak ada lah. Dan yang kelima Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, ni bulan depan. Imam Syafi'i ini dia memang ulama besar. Hadis pun dia ulama dalam bidang hadis juga. Dia mahir banyak perkara. Wa ana astahibbu kullu ma hakaitu fi hadhihi layali min ghairi an yakuna fardhan. Dan aku menganggap bahawa dianjurkan buat amal-amal sunat, amal-amal soleh pada malam-malam itu, pada 5 malam yang disebutkan tadi. Sebab itu kita bersyukur kita berada pada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan salah satu daripada peristiwa yang berlaku dalam bulan ini, seperti yang disebutkan oleh pengurusi tadi, adalah Isra' Mi'raj. Cuma saya tidak fokuskan sangat Isra' Mi'raj pada malam ini, kerana perselisihan para ulama tentang bila berlaku Isra' Mi'raj ini adalah perselisihan yang tak pernah berkesudahan. Sebagai contoh, kita menengok dalam perbahasan ulama, Imam At-Tabari mengatakan Isra' ni berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Nabi. Itu pendapat dia. Ada pendapat pula daripada Imam Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Ini 2 nama besar. Mereka berpandangan Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Cuma kita di Malaysia, kita sepakat menggunakan pendapat sebagaimana yang disebut oleh Al-Mansufuri. Nabi kita yakin Isra' Mi'rajnya pada 27 Rejab, tahun ke-10 kenabian. Maknanya 10 tahun lepas jadi Nabi, Nabi naik Isra' Mi'raj. Tapi Imam Tabari kata, dapat sah jawatan, esok Isra' Mi'raj. Imam Nawawi kata 5 tahun dia dah Isra' Mi'raj. Bukan saja tarikh ataupun hari, bulan pun masih diperselisihkan ulama. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih 10 pendapat tentang bila Nabi Isra' Mi'raj. Ada yang berpendapat dia bukan pada bulan Rejab. Ada pendapat mengatakan dia pada bulan Ramadan. Ada kata pada bulan Syawal. Ada kata Rabiul Awal. Ada kata Rabiul Akhir dan begitulah seterusnya. Berlepas diri kita malam ni daripada nak membahaskan bila berlaku. Itu bukan masalah kita. Sebab cerita Isra' Mi'raj benda direkodkan dalam Quran. Cerita Isra' Nabi dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdi sampai habis. Cerita Mi'raj Nabi naik ke Hadratul Qudus menghadap bertemu mata dengan Allah. Itu disebut dalam surah An-Najmi ayat 13 sampai 18. Apatah lagi hadis-hadis yang bercerita tentang Isra' Mi'raj ini sangat mutawatir. 16 orang sahabat Nabi meriwayatkan cerita Isra' Mi'raj. Anas bin Malik, Abu Zar, Ibn Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Huzaifah Yamani, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ali, Umar. 16 orang. Jadi
Cerita Isra' wal Mi'raj, bab kata orang putih, no doubt about it. Tak ada keraguan sikit habuk. Tak ada masalah. Kita wajib percaya. Cuma bahas bila itu bukan tak selesai. Kalau nak bahas berlaku berapa hari bulan, ini perbahasan yang tak pernah berkesudahan. Cuma kita kena hati-hati, zaman ni ramai penceramah. Jangan kita tersalah dengar ceramah orang mengatakan Nabi Isra' Mi'raj itu dengan roh sahaja. Itu jangan ikut. Sebab kita dipaham kita ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana penceramah atau ustaz mengajar masjid surau yang mengatakan Nabi itu naik dengan roh saja atau dengan mimpi saja, badan Nabi masih di Mekah, dia melayang roh dia pergi naik ke langit, itu adalah pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah kita tidak alu-alu kalah di negeri kita ini. Kalaupun dia kata dia betul, ikut dia lah. Tapi bukan ngajar sini lah. Sebab kita dipaham ni 2 campur 2, 4. Awak nak ajar 2 campur 2, 6 pergi tempat lain. Jangan ajar di sini. Kita orang silibus kita 2 campur 2, 4. Walaupun dia kata dia betul, cari tempat lain nak mengajar. Tuan-tuan sekalian, isu Isra' Mi'raj ini adalah sebahagian daripada perselisihan masyarakat Islam di negara kita ni yang memang tak berkesudahan. Selain daripada Isra' Mi'raj, termasuklah juga Maulid. Maulid paling terkenal lah. Kelahi siang malam, pagi petang, boleh sambut, tak boleh sambut, kelahi siang malam. Sekarang ni orang kelahi lah merebok ke dalam masjid. Waktu tu kita rasa sedih. Kelahi bab ibadah. Sebagai contoh, orang kita masih lagi ada kelahi, cuma kita di Pahang ni kita dapat kawal sikit, alhamdulillah. Pertama isu membaca kunut subuh. Kelahi. Ada kata tak payah, ada kata baca, ada yang kata kunut panjang, ada kata kunut pendek. Saya pun tak pernah dengar kunut panjang, kunut pendek. Ada kunut panjang, kunut pendek rupanya. Ada kunut panjang, kunut 15 harakat. Kunut pendek, kunut pendek betul. Orang kita ada yang kelahi, saya tak tahu masjid ni, kalau ada hak saya sebut contoh ni terkena di sini, minta maaf lah ya. Benda kadang kita tak tahu. Contoh lagi, kita kelahi bab sembahyang sunat qabliyah maghrib. Habis je bila azan maghrib, pasti akan ada jemaah yang bangun sembahyang sunat qabliyah. Jadi bagi orang yang mengaji, marahlah awak ni tak mengaji. Jadi kelahi bab, kata aku tak mengaji, aku tengok YouTube sama, kelahi pula. Jadi tu yang setengah masjid terpaksa buat signboard tu, tulis berapa minit lepas azan, qomat, azan, qomat. Kalau tak mula sembahyang maghrib, pukul 8 kot baru sembahyang. Kelahi bab apa lagi? Sembahyang sunat qabliyah Jumaat pun kelahi juga. Kelahi tentang boleh tak berwirid lepas pada sembahyang fardu, kelahi juga. Macam tadi imam baca subhanallah alhamdulillah, ada orang tak suka. Kata orang baca apa? Jadi seorang-seorang sudahlah nyandar dinding. Semua ada ujar, tapi kita dipahami 2/24. Itu je. Awak nak ajar 2/26 tempat lain lah. Wirid lepas semayang, kelahi. Apa lagi? Bab, ini yang paling masyhur sekali, bab sembahyang tarawih. Kelahi bab rakaat, tak habis-habis. Tua bangka kelahi lagi. Hak ni geng 20, hak ni geng 08. Tak selesai-selesai. Cucu dah. Kelahi lagi bab 08. Masih menganggap bab 8 lebih afdal daripada 20. Orang yang 20 nampak dia lebih beriman pada yang 8. Apa benda ni? La ilaha illallah. Rakaat je pun. Masjid ni 20 tak? Kalau 8 marah tuan kadi kan. Biasa surau buat 8. Tak ada masalah buat. Yang penting semayang. Orang tak semayang belambak lagi. Habis kelahi. Orang yang buat 8 rasa dia lebih sunnah. Tengok kita orang ni 9 suku habis dah. Ini baru sunnah Nabi 8 rakaat je. Awak 20 rakaat. Semayang ikut siapa? Ikut Umar. Orang ikut Nabi. Ikut Umar buat apa? Tuan-tuan, jangan sebut Umar. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan Haji Umar belakang rumah kita. Jadi hormat sahabat Nabi yang kuburnya dekat kaki Nabi. Adalah sebab-sebabnya ya. Jangan kelahi lah. Apa lagi? Kelahi baca Yasin malam Jumaat, marah. Tak baca, marah. Ataupun yang baca, pening begitulah. Kita jadi hamun mendengarnya. Kelahi apa lagi? Macam-macam. Itu bab masjid saja. Belum lagi kita
dihadapkan dengan perkelahian dalam masyarakat kita yang membabitkan zaman benda-benda di luar masjid. Saya melihat macam masa PKP hari tu, kita kelahi agak teruk antara jemaah dengan masjid. Tak tahulah masjid ni gaduh tak dengan jemaah, memang kelahi lah. Jemaah nak semayang, kita tak beri. Tiap-tiap minggu sumpah seranah. Tiap-tiap minggu tu, tiap-tiap hari Jumaat sumpah dia orang. Masa tu saya imam masjid negeri. Rasa setiap hari Jumaat rasa bodoh. Tiap hari Jumaat rasa bodoh. Kenapa aku bodoh? Oh, kena sumpah agaknya. Dah boleh semayang 50 orang je. Kita nak pilih siapa? Macam masjid negeri tak apalah, dia tak ada qaryah. Jadi yang datang tu kita utamakan mangku raja, dia besar, wakil-wakil jabatan, sebab kita tak ada qaryah. Kalau masjid tuan-tuan ya, nak pilih siapa? 50 orang. Tak muka sama je. Itu yang di mana itu? Di Kuantan. Jemaah conteng kat tandas masjid. Masjid kroni. Dia tulis. Pengurusi masjid pusing saudara mara dia jadi makmur. Ini sepupu dia minggu depan ipar dia. Gemuk lah apa gitu. Hamun. Ingatkan dah buka masjid ni penuh serupa tu juga. Serupa je. Tak banyak berubah. Kelahi. Dulu vaksin, kelahi juga. La ilaha illallah. Orang kita saya ingat memang kuat kelahi tuan-tuan. Serabut dia. Vaksin pun kelahi juga. Oh, dia kata ini ulama sejati. Kenapa pula? Sebab ceramah-ceramah dia tegah. Tak nak vaksin. Vaksin ni Yahudi. Ini ulama kita kena pegang penceramah ni. Orang pun ya tak ya juga. Kelahi pula dengan ni. Oh, ni ulama sejati. Ngau pula, dia kabur vaksin ni perlu kerana masalah darurat, benda-benda, kaedah-kaedah pekoh macam-macam. Pecah dua. Sana ulama sejati. Apa sebab? Cocok dua dos. Bagus dia. Ustaz ni bagus. Cocok dua dos. Oh ni ustaz ni tak bagus. Malas cocok. Ustaz ni bagus. Sebab dia tak cocok. Pening begitu sajalah. Sebaiklah kita di Pahang ini, kita tak meletakkan sebagai dos-dos ni untuk datang ke masjid. Mujur lah. Macam setengah negeri, dia letakkan syarat 2 dos untuk masuk ke masjid. Macam kita tak ada masalah. Faham mengamalkan polisi, dia panggil no medical apartheid. Tidak ada apartheid dalam bidang perubatan. Jadi orang yang 1 dos ke boleh datang. 2 dos ke pun boleh datang. Hak tak ada dos pun boleh datang. Yang overdose pun lagilah boleh datang. Overdose ubat batuk tu kan. Memang kita galakkan tak. Kita tak ada masalah. Tapi kalau negeri lain kita tak campur tangan lah pasal negeri lain. Dan orang kita paling sekali popular sekali bab kelahi adalah politik. Nyampah jadinya. Semua benda nak dipolitikkan. Saya ingat daripada kita budak tadika kecil sampai tua bangka sekarang, hamun dah dengar cerita politik. Semua benda. Kampung kita kadang-kadang kelahi. Gara-gara warna bendera. Hak suka hijau, tak suka biru. Hak kopiah, tak suka songkok. Hak jemaah. Hamun. Padahal kita berpecah tu bukan hak besar pun. Ijtihad politik. Ijtihad ni apa? Pilihan tuan-tuan. Pilihan bukan benda wajib. Pilihan. Tapi lah masyarakat tak dapat nak dipahamkan lagi. Pada orang politik kat parlimen tu, nampak je masa live dia kelahi. Pedoh je. Oh, tarik balik. Cuba kamera tu tak ada live. Tak cakap gitu. Molek je. Saya dah tarik balik ya. Tarik balik. Dia jadi semangat sebab buat live. Pengikut ramai menengok. Masa tu sedapnya. Kalau tak ada video, tak ada live, okey sebenarnya. Bahkan dia orang time rehat, pergi minum air je sama dia. Duduk semeja, huah-huah, tolong cucuk sigar pun ada. Curut, cucuk pop. Agakkan kita lah. Tapi kita orang kampung tak ngasah parang dah. Serang. Ni 16 Mei kita ni. 16 dah lebih 3 hari lagi. 16 Mei dah aku ni.
Ikat tanjuk macam-macam. Apa benda lah. Orang atas tu boleh tepuk tampar je. Saya dulu pernah kena boykot sekali. Di ceramah di sebuah masjid di Kuantan. Yang datang ni semayang 5 soh lah, penuh. Lepas tu bila pengurusi bangun buka majlis, baru keluar, tinggal 5 orang. Bayanglah. Padahal pakai gini je ceramah, tak ada. Kita bukannya orang parti, non-partisan kan. Tak ada benda pun, tapi persepsi. Seminggu lepas tu ceramah kat surau dekat dengan masjid tu. Perumahan lah. Masjid tu satu perumahan tu depan. Ceramah surau, okey lah surau ada orang. Orang yang tak datang minggu lepas tu datang ke surau. Dia datang untuk nak beri penjelasan. Dia minta maaf ustaz, ada 2 sebab kami tak dengar ceramah ustaz. Apa hal? Tamu ustaz ni ada ilmu tapi tak ada fikrah. Saya first time dengar. Oh, ceramah kena ada fikrah. Oh, ilmu tak mustahak sangat, fikrah tu yang penting. Okey lagi. Yang kedua, kami menyampaikan pengurusi masjid. Jadi tu cara nak tunjuk. Awak nak kelahi dengan pengurusi, jangan melibatkan koma hak tak salah ni. Apa salah kita orang? Mana kalau pengurusi tu berjaya mengatur program, maknanya dia bagus. Jadi kami malas, muka dia memang berjaya semua buat program. Jadi kami boykot. Jangan babitkan kita hak mengajar ni, kita tak tahu menau. Kita bukan cerita politik. Tapi ini masalah perkelahian yang membawa kepada perpecahan. Tuan-tuan sekalian, isu perpecahan ni kita risau sebab dianya dah seolah-olah dah meretakkan perpaduan kita. Kalau tidak ada pihak yang tampil untuk mencari titik pertemuan, maka kita khawatir kita hadapi nasib benah habis kain tak jadi. Jarum patah, baju pula tak siap. Alah sabung, menang sorak. Hak menang sorak, kampung pula tergadai. Kerana sundak, kopiah tembuk. Kerana terlampau lenggang, baju pula koyak. Akhirnya yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kita orang masjid mesti kekal pada kedudukan tidak pro mana-mana pihak. Kita mesti kekal begitu. Sebab masjid lah tinggal benteng terakhir penyatuan dan perpaduan. Orang di luar tu berparang kelahi. Di mana dia nak duduk berkumpul? Masjid lah. Maka masjid mesti bebas daripada benda-benda itu. Ini prinsipnya. Sebab apa tuan-tuan? Kita dah lama tak berbaloi kelahi. WhatsApp group dah tak harmoni lagi. Dulu WhatsApp group seronok. Kita silaturahim, kongsi resepi. Rengan-rengan je WhatsApp group ni. Tapi sekarang dah jadi macam parlimen. Pening kepala kita membaca. Ini isu ni. Lepas tu bila kita tak setuju, dia ingat kita tak nyokok. Jadi kelahi pula, ada hak left group dan sebagainya. Bukan sekadar WhatsApp group sekampung. WhatsApp group adik-beradik pun sama juga. Hak tak vaksin, dia ngutuk abang dia hak vaksin. Apa benda lah kau tak cocok kau punya pasal lah. Abang tetap abang, dunia akhirat. Abang bodoh ke cocok lah benda. Tak ada siapa pun nak check elok je. Oh dengan je abang ni dah tua-tua ni berangin sikit. Left group selalu. Hanya kerana vaksin tak baloi, terbit mentari menyilau mata. Orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payahlah berseketa. Elok kalau kita makan sehidang. Ini yang orang tua kata, bila dah kelahi ni, buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia kalau kita kaji bahasa Melayu ni tuan-tuan, dia kaya dengan perbidalan, kaya dengan kata-kata yang menyeru supaya jangan kelahi. Antara kata-kata yang terkenal, carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum jur. Sama dengan air dicincang takkan putus, pancung debu takkan berbekas. Bedok berlalu kiambang bertaut, hanyut perahu ke tepi pantai. Cerita dulu janganlah disebut-sebut, memang dah tahu hajat tak sampai. Mana yang keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang.
sama sendiri, tak payahlah bersekata. Jom kita makan sehidang. Masyarakat kita sekarang, kelahi ni yang kita risau, dapat laknat nanti daripada Allah. Tuan-tuan, kelahi ni tak boleh. Kelahi ni hanya dibenarkan dalam peraturan yang sangat ketat. Maknanya Islam ni agama realistik. Mana mungkin kita tak kelahi. Kita hak dengan isteri hak duduk siang malam tu pun kelahi. Kelahi tu duduk siang malam dengan dia. Ni pula dengan orang hak tak pernah duduk dengan kita. Lagilah kita tak kenal. Lagilah kelahi. Kelahi tak ada masalah. Tapi kelahi mesti ikut law, undang-undang. Apa undang-undang kelahi sama kita orang Islam? Tak boleh lebih 3 hari. Campurlah. Start pada pelari pelangai sampai malam ni. Berapa hari dah kelahi tak habis-habis. Contoh. Kelahi ni boleh 3 hari je. Ustaz, saya tak kira lah. Kelahi lebih pun tak apa. Peduli apa? Ustaz nasihat. Saya tak nak. Saya nak kelahi juga. Bang, Nabi sebut dalam hadis, salah satun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan, kata Nabi, semayang solat tak terangkat pada kepala dia walau sejengkal. Apa artinya? Tuhan tak pandang ibadat dia. Siapa golongan itu? Pertama, rajulun amma qaum wa hum lahu karihun. Imam yang tak disukai oleh makmum. Imam yang makmum tak suka. Kenapa tak suka? Bacaan bagus, perangai tak molek. Contoh, mulutnya macam pisau param, carut apa semua. Orang tak suka. Awak imam mana boleh gitu. Ataupun awak imam bacaan bagus atau program bagus tapi kuat main snooker pun tak boleh juga. Kuat. Ni contoh, kau kena nasib lah. Ataupun imam kuat karaoke, tak boleh. Kau nak karaoke nyanyi dalam kereta dah lah. Yang kedua, wa imra'atun batal wa zawja 'alai sakhitun. Seorang isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah pada dia. Marah apa sebab? Kerana suami berajak, dia malas atau dia menolak. Betulan cucu balik, tak layan lah ketokinya. Cucu balik, tidur dengan cucu lah. Suami ni tadi balik pada masjid, dah kena kopi macam-macam. 3-4 bungkus minum je. Tak tahu cucu nak datang. Pukul 10 balik, orang nak hantar, tak apa, aku jogging. Siap exercise, jogging. Sampai rumah cucu balik. Stadium tutup, tak ada lah, jogging saja je lah. Terus pergi masjid, iktikaf, tak ada. Berbulu dia tidur. Yang ketiga, yang golongan yang tidak diterima semayangnya adalah wa akhawani mutasarimani. 2 orang yang kelahi lebih pada 3 hari. Muhasabahlah diri kita malam ni. Bukan nak nakut-nakut, tidak. Ni Nabi pesan, kelahi boleh, janganlah lama sangat. Contoh hari ni hari Ahad. Tuan-tuan nak kelahi lah. Ahad, Senin, Selasa. Kelahi lah. Tak tegur tak apa. Sampai hari Selasa. Rabu kena tegur balik. Assalamualaikum. Salam. Minum air. Mau. Tak borak. Tak apa. Tegur. Menegur itu adalah memecahkan perkelahian. Tegur. Atau memberi salam. Dia tak jawab. Tak apa. Assalamualaikum. Dia buat bodoh. Kita dah pecahkan perkelahian. Dia tak nak dia lebih-lebih. Kalau dia layak, okay, jom minum air. Tak borak. Tak apa. Duk tengok wrestling ke apa ke. Maknanya Senin, Selasa. Ahad, Senin, Selasa. Kelahi. Rabu, ajak menaik. Hari Khamis, sambung semula kelahi. Khamis, Jumaat, Sabtu. Dia 3 hari. Mana sambung permit lah. Sambung permit. Mana habis 3 hari, macam biasa lah. Assalamualaikum, wassalam. Kau nak gaya? Sambung permit, mau minum air. Esok kelahi lagi. Sampai bila nak buat pesen sambung permit ini? Sampailah Abang Jamil hidup balik. Gitu. Abang Jamil hak terjun jembatan tadi hidup balik. Itulah. Kalau kita kata tak sanggup ustaz main sambung permit, jangan kelahi. Jangan kelahi. Ini nasihat agama, bukan nasihat politik, ini nasihat agama. Nabi pernah sebut dalam surga ada satu kawasan dalam surga ni dia panggil sebagai lokasi strategik dalam surga, atau Nabi sebut dalam hadis jantung surga. Jantung surga ini tak semua orang dapat duduk. Dia surga ni nanti dia macam umpama satu bandaraya lah kita bayangkan. Macam tuan-tuan bayang Kuala Lumpur. Kita anak cucu ramai duduk Kuala Lumpur.
Tapi Kuala Lumpur pun dia ada lokasi-lokasi tertentu yang merupakan kawasan berprestij. Ada orang duduk Kuala Lumpur tapi mungkin ala ke Balakong, Sungai Besi. Tapi kalau tanya duduk mana? Duduk KL. Tapi ala ke Balakong. Bukan kata Balakong tu tidak. KL. Jauh. Awak Kuala Lumpur duduk mana? Kawan duduk di Kenny Hills. Kan lain. Congek dia lain. Awak duduk di mana? Taman Melawati. Taman Tar. Itu jalan-jalan perumahan lama yang orang-orang dulu beli. Sekarang mahal lah. Artinya syurga pun sama. Awak duduk hantar mana syurga? Belah sini-sini. Itu jauh. Dia syurga pun ada dia punya heartbeat location dia. Dia ada center dia. Macam Kuantan. Kuantan, kalau tanya orang, oh duduk Kuantan? Duduk Kuantan. Oh Alhamdulillah duduk Kuantan. Kuantan duduk kat mana? Duduk dekat dengan Batu 12. Batu 12 pun Kuantan, tapi dia bukan tengah bandar. Dia kalau tengah bandar tu rumah kat mana? Sebelah menara Kuantan. Menara tu sebelah tu rumah kau. Mana tengah bandar betul? Rumah di mana? Rumah kau sebelah Padang MPK. Tempat orang buka tu. Mana dia? Rumah dia Padang MPK Masjid Negeri. Tengah bandar betul, berapa juta harganya. Rumah di mana? Teluk Cempedak. Sebelah McDonald tu rumah ayah kau. Mana kaya betul lah. Jadi surga pun sama. Awak duduk di mana? Ni. Nabi sebut ada orang dipanggil buhbatul jannah, buhbuhatul jannah. Orang yang duduk di buhbuhatul jannah, jantung surga. Siapa orang yang layak duduk jantung surga? Hadis ini pernah disebut oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Khatabana Umar bil Jabiyah. Satu hari kata Ibn Umar, ayahandaku iaitu Umar Al-Khattab telah berpidato kepada kami di Jahbiyah. Jahbiyah ni di Syria sekarang. Kata Umar Al-Khattab, ya ayuhan nas, inni kumtu fikum kamaqami Rasulillah fina. Hari ni aku berceramah depan kamu sama macam yang Nabi pernah ceramah depan kami semua. Aku nak sampaikan apa yang Nabi pernah cakap pada kami semua. Apa kata Nabi? Usikum bi ashabi. Aku pesan kepada kamu semua melalui lidah sahabat-sahabatku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian melalui lidah orang yang selepas sahabatku. Melalui lidah orang selepas sahabatku. Mana benda tu daripada turun-temurun pesanan ini. Summa yafshul kadzib. Kata Nabi, nanti akan datang satu zaman pendustaan dan kebohongan ini bermaharajalela. Hatta yahlifar rajulu wala yustakhlafu. Sehingga kan zaman itu orang bersumpah saja-saja bersumpah walaupun tak disuruh bersumpah. Dia saja bersumpah, tak suruh pun. Contoh dia jual barang di Pekansari. Contoh. Orang dah nak beli dah barang dia, yang dia bersumpah-sumpah tu apa? Wallahi! Dia kata, kalau makan ni sembuh. Wallahi! Kita tak suruh pun dia sumpah. Dia bersumpah walaupun tidak disuruh. Wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Dan kau akan melihat ketika itu orang ramai tampil nak menjadi saksi. Tapi tak disuruh pun dia menjadi saksi. Maka dalam huru-hara itu kata Nabi, alaikum bil jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Kalau dah huru-hara zaman itu orang kelahi siang malam, hendaklah kamu tetap bersama jemaah. Jangan kamu berpecah belah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Kerana syaitan itu selalu bersama dengan orang hak tak campur orang. Selalu orang yang berpecah. Man arada buhbuhatul jannati falyalzimul jamaah. Siapa-siapa yang nak duduk di jantung surga, maka hendaklah dia sentiasa bersama jemaah orang Islam. Artinya kita mesti jangan kelahi, duduk sama jemaah kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa pelajaran riwayat ini? Jangan kelahi. Kita orang Islam ni tuan-tuan, kita semua jemaah. Dalam masjid, lepas tu orang datang masjid, kita panggil jemaah. Jemaah masjid. Kita kena duduk dalam jemaah. Kita kena kekal tidak kelahi sesama kita. Set kita jangan pecah. Jangan kelahi. Itu namanya al-jamaah. Sebab itu masalah masyarakat kita sekarang
Bila kita suruh dia bersatu dalam sebuah jemaah, dia tak andap. Contoh, di kampung ada dua kumpulan A dengan B. Kita orang masjid duduk tengah, tak campur mana-mana. Non-partisan. Kita satukan dia orang. A dengan B, jom, jangan kelahi. A kata, aku tak nak kawan dengan B. Apa pula mu tak nak kawan dengan B? Sebab kawan-kawan aku kata, kalau mu kawan dengan B, aku tak mau kawan dah dengan mu. Ataupun anak buah aku kata, kalau mu kawan dengan A, aku tak mau bersama kamu lagi. Jadi aku pecah kawan ramai kalau aku bersama dengan B. Ini tidak betul. Tuan-tuan sekalian, walaupun penyokong kita ke, akaun B kita ke, majoriti daripada mereka tak nak bersatu dengan kumpulan B misalnya. Kita sebagai orang ni tak boleh kata saya tak nak bersatu kerana ramai tak setuju kami bersatu. Tak betul ayat ini. Dalam Islam, kebenaran tetap kebenaran walaupun kita seorang. Dalam Islam, kesalahan adalah kesalahan walaupun disokong oleh pengikut yang banyak. Kita jangan ikut sangat kehendak orang ramai, letih. Kalau benda tu benar, jalan. Nak suruh semua orang suka, bila? Imam nak semayang isyak. Kalau nak suruh orang semua gembira, tak semayang imam hari ni. Tanya seorang-seorang. Okey, nak baca surah apa semayang isyak? Makmum kalau boleh dia nak gitu. Silakan bagi penangan nak baca apa rakaat pertama. Saya buka lah perbincangan. Ni nak semayang isyak ni. Orang ni kata baca Izaja sudah. Orang ni baca Inna Atoina sudah. Okey, selesai. Rakaat kedua nak baca apa? Bila nak semayangnya? Kenapa imam awak terlampau tanya sangat makmum? Saya kena jaga hati makmum, kata dia. No, itu bukan kerja kita. Cepat azan masuk. Jadi kita beri laluan dulu kepada laungan azan. Kita akan sambung selepas ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah kita malam ini berdasarkan tajuk yang saya diminta mengupasnya, iaitu segenggam muafakat segunung manfaat. Sebelum kita meneruskan bicara, saya mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Kebiasaannya kita lepas azan dalam lebih kurang 15 atau 10 minit kita qamat, tapi ini minta pengecualian sedikit untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Izin ini perlu didapatkan sebenarnya sebab orang yang nak semayang lebih berhak menggunakan masjid ini berbanding orang yang dengar ceramah. Kerana niat asal membina masjid ni, niat wakafnya adalah untuk semayang, bukan ceramah. Jadi penceramah jangan ingat dia ada hak besar, tak. Orang semayang lagi hak. Cuma malam ni kita minta izin lah, ya, panjangkan sedikit saja ceramah. Kalau ceramah pendek, tuan-tuan pasal YouTube je, maghrib isyak selesai masalah. Tuan-tuan sekalian, marilah kita bersatu dalam satu jemaah. Bila bersatu, hidup jadi berkat. Bila hidup kita berkat, kita akan selamat. Kalau kita semua selamat, rumah tangga jadi sepakat. Kalau rumah tangga sepakat, masyarakat jadi muafakat. Kalau masyarakatnya muafakat, negara jadi kuat. Kalau negara kita jadi kuat, negara luar jadi hormat. Apabila negara luar hormat, permusuhan pun tersekat. Bila permusuhan tersekat, pembangunan pun meningkat. Bila pembangunan meningkat, kemajuan pun jadi pesat. Semuanya bermula daripada kita jangan kelahi. Dia membawa keberkatan yang luas. Hentikanlah kita mengeluarkan ayat-ayat yang melukakan sesama kita. Waktu senja jangan ke laut, nanti bekal dimakan kera. Jangan suka membawa mulut, cerita sejengkal jadi sedepa. Jadi kita jaga je mulut kita. Kata para ulama, orang Islam ni dia kena sepakat, muafakat. Apakah tiang-tiang permuafakatan di kalangan kita orang Islam? Ini peranan ni mesti dimainkan oleh masjid.
Pertama sekali peranan kita adalah kita mesti damaikan orang yang kelahi. Tu kerja kita orang Islam. Jangan dibiarkan. Dan ini adalah titah perintah Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kalau Allah perintah, benda tu jadi wajib. Innamal mu'minuna ikhwah fa asli'u baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Faslihu, damaikanlah antara bersaudara itu kalau dia kelahi. Faslihu ni, orang yang mengaji bahasa Arab, dia perintah, damaikan. Baik itu cerita Isra' Mi'raj, peranan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendamaikan antara orang Islam yang dah tak percaya pada Nabi, itu sangat dihargai. Kan orang-orang Islam ketika itu tak percaya Nabi naik ke langit. Kerana politik yang dimainkan oleh Abu Jahal jugalah. Abu Jahal dia berjaya mempengaruhi orang-orang Mekah bahawa Muhammad memang dah mereng, dah syok wayar. Dia dah berangan naik ke langit apa semua. Jadi memang ada kekecewaan itu di kalangan orang Islam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ketika datang Abu Jahal dan orang-orang Islam tanya pada dia, ngelah pergi ke rumah dia, Abu Bakar, mu tahu tak kawanmu pagi tadi dia cerita semalam dia naik ke langit begini-gini. Awak percaya ke tidak? Abu Bakar lah orang yang bertanggungjawab mengatakan aku percaya. Abu Jahal marah dia, awak percaya sedang mana pula, awak dengar ceramah pun tak. Takkan awak percaya, cuba fikir pakai otak. Boleh naik ke langit, pergi Baitul Maqdis balik satu malam. Biasa naik unta 40 hari bawah. Ini boleh balik satu malam. Agak-agak lah nak sokong pun. Abu Bakar ni sahabat sejati. Dia kata, tuan, saya kenal dia daripada kecil, dia tak pernah menipu. Dan selama ni dia cerita pada saya, wahyu datang pada langit. Sekali-sekala dia pula naik ke langit, apa masalahnya? Dah percaya? Percaya. Disebabkan tegasnya pendirian Abu Bakar, orang Islam jadi semangat balik. Baik itu dalam dunia ni atau dalam negara kita, kita perlu watak Abu Bakar ini yang mendamaikan. Baik itu Nabi sayang dia. Nabi anugerahkan dia gelaran As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kita kelahi di negara kita, hal politik tak berkesudahan, sekampung pun tak berkesudahan. Kena ada orang yang watak Abu Bakar ini mendamaikan. Tapi sayang dah sekarang ini kita dah tak ada watak Abu Bakar ini, tak ada dah. Yang ada wataknya tukang bakar. Itu paling ramai sekali. Ngambil bergaduh, dia bakar sini, dia cucur sini, dia viral sini, dia forward mesin. Kelahi semua. Jangan begitu. Orang Islam mesti mendamaikan. Ada satu ayat dalam Quran, yang mana ayat ni ayat ke-9 surah Al-Hujurat. Ulama' membincangkan sebab nuzul dia. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika kamu melihat ada dua kumpulan orang yang berkelahi sama mereka, dua kumpulan bersaudara ni berkelahi, faslihu bainahuma, damaikan antara dua puak yang kelahi itu. Apa sebab nuzul ayat ini? Dalam tafsir Munir. Tafsir Munir ni disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. Ada 16 jilid. Walaupun bahasa Arab tapi sekarang dah diterjemahkan oleh pusat daripada PUM, Universiti Melaya. Ditasahihkan oleh Universiti Melaya. Persatuan Ulama Malaysia yang terjemah, disahihkan, ditasahih oleh Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Jadi dia ceritakan apa sebab ayat ni turun. Rupanya ayat tu turun berkaitan dengan cerita Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni, siapa tak kenal Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ni presiden munafik Madinah. Dan dia pula munafik yang memang terang-terang, bukan kita neka-neka. Macam kita sekarang munafik yang kita anggap munafik tu tekaan kita je. Tak ada dalil pun berdasarkan cerita-cerita dengar munafik dia ni, munafik.
Macam Abdullah bin Ubay ni memang munafik betul. Satu hari Nabi nak jumpa dia. Dia kata nak jumpa, datang rumah. Nabi datang dengan rombongan dia, bawa keledai dia. Nabi bawa keledai, parking di halaman rumah Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba keledai Nabi kencing, buang air. Maklumlah rumah orang lawa, rumput apa agaknya. Dia boleh buang air di halaman rumah. Umpama kita pergi ke rumah orang, bawa kereta second hand ke kereta lama ke, habis pos rumah orang, minyak hitam tumpah penuh sabit ke kereta kita. Dah tahu kereta tu sesama, taklah bawa pokok jauh-jauh sikit. Habis hitam rumah orang dah. Mabul tu baru. Memang tuan rumah tu ketak gigi lah. Nak marahkan saudara. Kita tak kerti bahasa agaknya. Jadi contoh tadi keledai. Jadi buang air di halaman rumah. Abdullah bin Ubay bila tengok keledai Nabi buang air di halaman rumah dia, dia marah. Dia marah, ni apa ni, bawa masuk rumah orang, habis kencing merata begini. Tanaha anni. Dia tinggi suara ke Nabi. Dia kata, bawa jauh sikit lah, letak depan sana, bawa sini, buat apa? Sahabat yang mengiring Nabi terperanjat. Dia ni kurang ajar betul. Yang datang ni Nabi ni. Bukan orang pejabat agama. Bukan guru takmir. Bukan timbalan kadi. Nabi. Kurang ajar. Masih sensei lengan. Abdullah bin Ubay, kau jangan kurang ajar. Nabi datang sini mujur. Patutnya dipanggil kau mengadap dia di rumah. Kurang ajar betul. Sampai adik kata, la khimar Rasulullah atiba minka. Abdullah, keledai Nabi lebih mulia daripada perangai kau. Kalau macam ni perangai menyambut tetamu. Abdullah bin Ubay pun ada pengikut dia juga. Pengikut dia pun sesal lengan juga. Yang sibuk ni pahal semua ni. Dia marah keledai Nabi, bukan marah ke Nabi. Yang awak emosional nak apa? Koyak ke? Tisu ke? Koyak ke? Tisu ke? Kelahi. Nabi diam. Dalam suasana perkelahian itulah turun ayat. Iaitu ketika Allah menyebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kumpulan tu bergaduh, faslihu bainahuma. Wahai Muhammad, kau kena damaikan. Tuan-tuan, pergaduhan tu antara siapa dengan siapa? Bukan antara Abu Bakar dengan Omar. Bukan antara Ali dengan sahabat-sahabat yang kita biasa dengar namanya. Ini perkelahian antara sahabat dengan orang munafik. Munafik yang memang terang munafik. Itu pun disuruh damaikan. Yang kita sekarang kelahi sama kita, anggap orang tu munafik, anggapan kita. Bukan ada sebarang kenyataan rasmi dia munafik. Takkan tak boleh damai. Abdullah bin Ubay ni jahat, memang jahat. Ada 17 ayat yang menceritakan kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Perangai munafik dia disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 72. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 53. Dalam surah At-Taubah ayat 74, 80 dan 84. Disebut juga dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 33. Dan ada satu surah khusus nama surah Munafikun ayat 1 sampai 8. Semua cerita dia. Sejahat-jahat Abdullah bin Ubay pun Allah Ta'ala suruh damaikan. Sebab orang munafik bukan kafir. Dia hanya munafik, orang pura-pura. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkih, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut muji, hati mencaci, mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Itu munafik. Tapi walau munafik pun tetap disuruh mendamaikan. Kita hak kelahi dengan orang hak kumpulan hak kita tak suka tu, kita tuduh dia munafik macam-macam, tak ada satu dalih pun. Hanya anggapan saja. Maka lagilah kita kena buat baiknya. Kenapa agama ajar begitu? Sebab orang munafik bukan orang kafir. Dia orang pura-pura. Dia tak sembah tak pekong. Dia tetap adalah orang Islam. Abdullah bin Ubay meninggal pun Nabi uruskan. Amna masalah ni. Ni bukan nak menggalak tuan-tuan jadi munafik. Dah.
pemahaman kita kelahi ni macam mana. Sebab itu Nabi bila dia ambil tindakan begini. Orang munafik memang benci pada Nabi kita, terutama Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi ambil tindakan, yang benci tetap benci. Kita tak akan boleh nak buat dia suka kita. Apa yang Nabi buat, Nabi jaga keluarga dia orang. Sebab itu orang-orang munafik ini, anak-anak mereka semua penyokong Nabi. Penyokong Nabi. Ambil contoh Abdullah bin Ubay, walaupun dia tu kuat munafik, anaknya nama Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sahabat setia Nabi, mati syahid dalam peperangan Yamamah. Ayah dia memang tak dapat lah, totok sangat. Okey, anak dia pula kita dakwah kan. Sama juga Hanzalah bin Abi Rabi' radhiyallahu anhu. Abi Rabi' tu ayah dia pemimpin munafik, Presiden Abdullah bin Ubay, timbalan Presiden Abi Rabi'. Jeng. Tapi anak dia Hanzalah, sahabat setia Nabi. Itu agama kita ajar. Kita kan kalau kelahi dengan orang, sampai kucing orang tu pun kita menyampah. Ustaz aku kalau lagi masjid, aku tak lalu dah lorong depan tu. Ngapa? Menyampah ke tengok muka dia. Tengok atap rumah dia pun aku menyampah. Habis pergi masjid ikut jalan mana? Aku sanggup ikut jalan ladang, tak apa. Tak ada lalu depan rumah dia. Pui ya. Marahnya Haji. Kau marah betul ni Ustaz. Janganlah begitu. Amda sangat dia buat jahat. Oh, dia susun satu. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni benda dia tak buat jahat pada Nabi kita. Lebih pada apa orang buat jahat pada kita. Pernah dia belot masa perang Uhud. Dan ini bukan benda main-main. Belot ni tuan-tuan, hukum bunuh. Awak tipu. Genap setahun lepas orang Quraisy kalah perang Badar, orang Quraisy buat persiapan rapi. Sebab dia dah kalah first round, second round dia nak pastikan menang. Jadi tidak kurang 3,000 orang-orang Quraisy berhimpun bersama dengan sekutu-sekutu daripada orang berdekatan Madinah, orang-orang bukan Islam, berkumpul nak serang orang-orang Islam di Madinah ketika itu. Dalam catatan sirah menyebutkan, haiwan pengangkut pasukan Mekah ada 3,000 unta. Mereka bawa penunggang kuda, ada 200 orang yang pakai baju besi, 700 lengkap bersenjata. Itu disebutkan satu-satu. Sebab itu orang Islam masa itu berada pada tahap yang agak panik. Sebab mereka tak ada persiapan yang rapi. Tapi Nabi hantar Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masa tu masih duduk di Mekah, kumpul maklumat. Jadi SB dia lah. Maklumat-maklumat tu yang disampaikan tu. Jadi tuan-tuan, masa tu Madinah, Nabi isytiharkan dalam keadaan tahap merah. Severe risk of terrorist attack. Anytime boleh diserang. Dan dalam kitab sirah menyebut ketika itu tidak ada seorang pun sahabat yang melepaskan senjata daripada badan dia. Walaupun tengah semayang. Punya kita standby nak kena serang bila-bila masa. Setiap pintu gerbang ini Nabi letakkan penjaga. Takut musuh datang tanpa beri amaran. Dia sepatutnya perang, dia kena ada tiup trompet dulu. Pam, macam cerita Bukit Kepong tu kan. Dia takut ada orang dia tak ikut undang-undang. Jadi Nabi dah kumpulkan. Abdullah bin Ubay dah setuju nak bawa berapa-berapa orang. Tiba-tiba orang munafik buat perangai. Bila orang munafik tak jadi hantar pasukan dia, Abdullah bin Ubay and the gang, maka Bani lain pun jadi goyang jugalah. Bani Harisah daripada Aus, Bani Salimah daripada Khazraj pun hampir-hampir tarik diri. Tak nak pergi berperang. Dan peristiwa penarikan diri ni Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 122. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika ada dua puak pada hari peperangan Uhud merasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Jangan takut, akulah penolong dan pelindung kamu kalau kamu bertawakal pada aku. Itu ayat. Lepas daripada itu, Abdullah bin Ubay dan pasukannya seramai 700 prajurit paling tadah.
Bayangkan tuan-tuan, kita nak main bola pun, kalau 5 orang tarik diri saat akhir, patutnya kita 11 orang. 5 orang tarik diri, itu tara nak lawan bola. Ini pulak perang. Dah elok dah 700 orang Nabi aturkan perang sini. Tiba 700 orang tak ada, lompong kawasan pertahanan. Nabi menahan sabar ni. Abdullah bin Ubay jahat tak jahat? Inilah perang yang mana Nabi disebabkan orang Abdullah bin Ubay tipu, menyebabkan kalah. Perang Uhud kan peringkat fasa 1 tu kalah. Dan inilah satu-satunya perang yang mana Nabi cedera teruk. Yang mana Utbah bin Abi Waqqas dia hentak seketul batu dekat muka Nabi. Mujur Nabi pakai helmet besi. Tapi kerana hentakan batu-batu tu kuat, besi tu pecah, tembus ke dalam, cocok pipi Nabi, patah pula gigi. Tuan-tuan dengar pun ngeri. Tapi tuan-tuan dengar saja, rasa ngeri begitu sajalah. Uwais Al-Qarni ketika dia mendengar Nabi patah gigi, dia patahkan gigi dia. Tanya dengan bapak pula, aku nak merasa apa yang Nabi rasa. Tuan-tuan, dia nak patah gigi malam ni? Tak ada. Dah gigi tak apa nak ada jugalah. Patah tak? Tak ada, tinggal lah ustaz. Ni contoh, saya bukan kata mesti patah gigi. Itu tahap Uwais Al-Qarni. Kata sahabat, wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha wajhahu wa kusirat baydatu ala ra'sih. Pada ketika itu gigi kacik Nabi tercabut, pipi Nabi tembus luka, topi besinya pecah. Pengawal bodyguard UTK dia dah tak boleh nak jaga sebab pemanah dari bukit dah buat serangan ambush. Akhazat qit'atan min hasirin fa akhraqatha wa alsaqatha fastamsakat dammu. Maka ketika itu anak Nabi terpaksa ambil alih. Fatimah binti Rasulullah, dia sendiri dia ada belajar perubatan. Dia ambil tikar, dia bakar, getahnya dia ambil, dia tampal kepada luka Nabi supaya darah tu berhenti. Ini hadis Bukhari. Kenapa Nabi tahap begitu? Sebab Abdullah bin Ubay kenak dia. Kalau tuan-tuan jadi Nabi, apa tuan-tuan buat? Hukum bunuh dah Abdullah bin Ubay ni. Hukum bunuh dah. Pernah sekali Abdullah bin Ubay dia maki Nabi dan sahabat-sahabat orang Mekah. Wallahi ma'addana wa jalabibu Quraisy illa kama qala al-awwal sammin kalbak yakulka. Abdullah bin Ubay dia boleh bercakap dengan orang Madinah. Dia kata, demi Allah, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ni datang ke kampung kita, berhijrah, ingatkan sekejap je, duduk lama. Inilah yang orang tua-tua kata, sammin kalbak yakulka. Gemukkan anjing, nescaya dia gigit kamu. Dia peribahasa Arab ni tak apa sedap. Kalau peribahasa Melayu dia panggil kaduk naik junjung. Inilah pesen kaduk naik junjung. Tak sedar diri merantau tempat orang. Kita ni orang tempatan, anak jati sini. Dia duduk sini hijrah ramai-ramai pada Mekah. Semua benda sapu ke dia. Pas dia, memang Madinah ada sikit kecil hati dengan orang Mekah. Sebab ketika hijrah, okeylah diterima Nabi sebagai pemimpin. Tapi lepas Nabi wafat, patutnya orang Madinah lah jadi pemimpin pula. Ini dah Abu Bakar pula. Abu Bakar kau orang Mekah. Ingatkan selesai Abu Bakar, orang Madinah. Dah Umar pula Mekah juga. Ingatkan habis zaman Umar, bagilah orang Madinah. Dah Osman pula orang Mekah. Pas dia. Orang lain tak kerti jadi YB. Contoh begitu. Contoh. Pas dia. Jadi kata Abdullah bin Ubay, inilah orang tua-tua dah pesan. Anjing ni kalau beri dia jadi gemuk, lalai dia gigit kita. Percakapan dia itu sampai ke telinga Nabi. Ada orang menyampai, Nabi kan banyak special brand dia. SB dia ramai. Nabi tu peranjat. Takkan dia cakap kita begitu. Depan bukan main baik lagi. Maka ada cadangan untuk tangkap dia, jatuh hukum bunuh. Ya Rasul, saya heran. Tuan ni baik sangat dengan Mamat ni.
Kuah hajar ni menjadi-jadi. Kalau saya pancung dah kepala dia, ya Rasul. Nabi kata, sabar. Ginilah ya Rasulullah. Kalau Tuan benarkan, saya cadangkan supaya kita arahkan bodyguard Tuan. Nama Abbad bin Bishr. Hantar dia bunuh Abdullah bin Ubay. Abbad bin Bishr ni Nabi punya bodyguard. Nabi ni tuan-tuan, dia ada ramai bodyguard. Kurang lebih dia ada 7 bodyguard. Dia ada Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah, Zubair bin Awam, Mughirah bin Syu'bah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zakwal bin Qais, Marsad bin Abi Mas'ud. Ini semua Nabi ada bodyguard. Dan yang namanya tadi Abbad bin Bishr, dia ni adikong, ketua bodyguard. Mana Umar kata suruh bodyguard je lipatkan kepala dia tu. Selesaikan ya Rasul. So simpan orang macam ni, buat serabut, buat huru-hara kampung je. Kata Nabi beginilah. Fa kaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu? La. Kata Nabi, Umar cuba fikir jauh sikit. Akan datang kalau orang baca sejarah kita, tertulis sejarah aku arahkan bunuh Abdullah bin Ubay. Orang akan baca cara lain. Orang akan kata inilah Muhammad, dia bunuh sahabat dia kerana survival politik dia. Orang akan baca begitu. Sama sekali aku takkan lakukan. Ini boleh rujuk dalam kitab Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham, juzuk keempat, muka surat 254. Cerita Abdullah bin Ubay. Datang pula cadangan lain. Anak Abdullah bin Ubay sendiri datang jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, innahu balagani annaka turidu qatla Abdullah bin Ubay fima balagaka anhu. Ya Rasulullah, minta maaf. Saya dengar di pasar, di luar orang cerita, ura-ura Tuan nak bunuh ayah saya. Iya ke? Padahal Umar baru cadang ni zaman viral kan. Dah kata nak bunuh dah, padahal Nabi tak beri. Saya nak kepastian lah, ya ke Tuan arahkan bunuh ayah saya? Tu je saya nak tahu. Jangan pula orang nak tahu. Begini ya Rasul, fa in kunta fa'ilan famurli bihi fa ana ahmilu ilaika ra'sahu. Begini Tuan, kalau sungguh Tuan nak bunuh ayah saya, tolong suruh saya bunuh sendiri. Jangan lantik orang lain. Percaya Tuan, saya boleh bawa kepala ayah saya depan Tuan sekarang juga kalau Tuan nak. Nabi kata, berat sungguh lah, berat sungguh. Dahlah cadangan tu daripada orang lain. Nabi tak tahu menahu. Dia pula ditekan-tekan oleh banyak pihak. Nak bunuh, nak bawa kepala begini. Nabi tanya, tak gini. Ni apa hal? Sampai nak kat kepala ni? Apa hal? Kata Abdullah bin Ubay, wa inni akhsha an ta'mura bi ghairi fayaqtulhu. Saya ni ya Rasulullah, saya ni panah barang. Saya takut kalau yang bunuh ayah saya orang tu orang lain. Saya takut kalau saya jumpa orang tu, saya jadi marah sebab dia bunuh ayah saya. Jadi untuk puaskan hati saya, biarlah tangan saya sendiri bunuh ayah saya, supaya saya tak marah pada orang lain. Nabi pening kepala. Sudahlah, nak bunuh ayah gini. Nabi kata, taklah, bal natafarraqu bihi wa nuhsin suhbatu ma baqiya ma'ana. Kata, tak. Selagi ayah awak hidup, selagi tu saya akan buat baik dengan dia. Biarlah dia duduk dengan kita ni. Ni boleh rujuk cerita dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini Nabi kita. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay meninggal, anak dia datang. Nabi masa tu balik daripada perang Tabuk, akhir bulan Syawal. Masa tu Abdullah bin Ubay dah menderita sakit. Bulan Zulkaidah tahun 9 Hijrah, Abdullah bin Ubay meninggal. Bila meninggal, datang anak dia, Abdullah bin Ubay. Ya Rasul, Abah meninggal. Yalah, kan aku pergi, kata Nabi. Mak pesan minta ambil jubah satu. Jubah Rasulullah. Memang dia jubah. Nak buat kain kapan Abah. Yalah, ambil jubah, buat kain kapan. Ini Nabi. Ini yang minta tu anak munafik. Kalau kita lah duduk kedudukan Nabi ketika itu, orang yang nak minta dengan kita tu orang yang memang kita menyampah, penipu, hutang tak bayar apa semua. Kita akan sumpah seranah lagi dia. Padan dengan mukanya. Balut dengan kain songkit sudah.
Ambil kain tenun mana-mana sangkut. Lantak aja. Kalau kita, hati perut kita. Kita ambil jubah, bawa. Jahat-jahat Allah berubah. Kapan dia? Jubah Nabi. Jubah Nabi. Nabi punya baik hati. Kalau Nabi pun siap-siap nak pergi. Ketika tu Nabi ajak Umar Al-Khattab teman dia. Ketika Nabi nak pergi, turun ayat Quran. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun untuk mereka, walaupun kau minta ampun bagi pihak mereka 70 kali sekalipun, aku tak sudi maafkan orang ini, kata Allah Ta'ala. Jahat sangat. Aku tak sudi maafkan dia, wahai Muhammad. Surah Taubah ayat 80. Nabi berhenti. Kejap mikir, Nabi jalan semula, pergi lagi. Umar Al-Khattab tarik baju Nabi. Ya Rasul, bos dah bagi tahu jangan pergi. Nak pergi buat apa lagi? Nabi jalan je. Umar tarik lagi. Ya Rasul, Tuhan khabar tak payahlah doa ke dia. Cukuplah. Tahu dah niat Tuhan tu baik. Nabi tepih Umar. Ya Umar, akhir anni qad khuyirtu fakhtartu. Umar, undur. Dalam ayat tadi bukan Tuhan melarang aku, tapi aku yang faham adalah Tuhan memberi aku peluang untuk memilih. Dan aku memilih untuk pergi juga. Umar kata, kan Tuhan sebut doa 70 kali pun tak lulus juga. Falau a'lamu anni in zittu ala 70 ghufira lahu la zittu. Umar, kalau 70 kali tak diampunkan, aku tambah lebih pada 70 kali. Mudah-mudahan diampunkan juga. Ni Nabi. Dengar jawapan Nabi ni, Umar diam. Memang Nabi ni orang baik. Orang baik. Baik tu tuan-tuan, tanyalah diri kita malam. Nabi tara tu dengan orang munafik dia baik. Kita dengan orang hak berbeza pendapat dengan kita, dan orang tu pun tak tahu munafik ke tidak. Kita je munafik-munafik ke dia, kita tak tahu munafik ke tak. Berbaloi ke kelahi sampai tak masuk surga? Tak baloi, tak baloi. Lepas tu marilah kita, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita eratkan. Jadi penyuluh dalam gelita, jadi penyabar dalam murka. Menjadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Kita sebagai orang Islam tak boleh tidak. Nabi ajak, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad izashtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bisar wal humma. Umat aku orang Islam ni dalam bab sayang menyayangi, cinta mencintai ni macam sebuah jasad. Kalau satu anggota sakit, hak lain pun sakit dan menumpang rasa demam itu. Contoh kita sakit gigi. Walaupun sakit itu di gigi, tapi seluruh anggota bersimpati. Tak mampu nak ketawa ke apa, tak mampu sebab gigi sakit. Sakit gawak, go out, gawak, ngak kaki. Walaupun yang sakit tu kaki, tangan pun akan bersimpati, dan begitulah seterusnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi ayolah hadirin hadirat sekalian, lupakan persengketaan, mari kita bersatu. Jangan ikut gentok orang lain yang tak mengaji. Dia orang tak mengaji, dia tak tahu pentingnya kita bersepakat dan bermuafakat. Kerana orang yang kelahi, tak nak bersatu dalam jemaah, ini tak dapat rahmat pada Allah. Ibadahnya tak ada nilai di sisi agama kita. Moga-moga ceramah malam ni memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita meladah tangan berdoa. Moga majlis ini diberkati oleh ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana
وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.